Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagi memulakan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek kita, para alim ulama kita dan seluruh warga kastam, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita ke alam barzakh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, petugas-petugas masjid, yang dihormati lagi dikasihi Datuk Haji Muhammad Noor, yang merupakan orang tua kita lah, dan beliau juga banyak membantu saya dan keluarga. Kami pernah berjiran dulu lama, alhamdulillah. Dan semua sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini saya diminta untuk menjelaskan tentang satu peristiwa yang besar yang berlaku pada 27 Rejab, yang mana kita sambut peristiwa ini saban tahun, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan pada malam ini saya akan mensinopsiskan, sebab kalau baca kitab ni memakan masa mungkin setahun kalau kita baca seminggu sekali atau lebih. Jadi ini salah satu kitab yang menjadi rujukan. Kitab ini ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullahu ta'ala, seorang ulama daripada bumi Mekah. Sebab tu digelarannya Al-Makki. Al-Hasani kerana dia adalah dari keturunan Sayyidina Hasan, iaitulah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya ini adalah keluarga Al-Maliki. Jadi dia merupakan guru kepada tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi kitab ini dipanggil kitab periwayatan lengkap peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kami diajar melalui kitab ini oleh tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, yang mana kitab ini diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Zim Hamzah dan disempurnakan dan diedit oleh tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Maliki. Jadi siapa-siapa yang belajar dengan Syahid Muhammad Al-Maliki,
kalau dia belajar betul, maka dia akan diberi satu gelaran Al-Maliki. Ini gelaran daripada keturunan Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang merupakan ulama yang terkenal di bumi Mekah. Dan dia ada anak dia sekarang, dia dah meninggal, anak dia Syekh Ahmad. Masih ada, tapi belum lagi kita ada rezeki untuk bawa dia ke Sabah ini. InsyaAllah, doakan satu hari dia datang. Yang mana seperti mana yang kita tahu, Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam juga belajar di India di bawah bimbingan Sayyid Maulana Abu Hassan Ali An-Nadwi. Sebab itulah Syekh Ahmad Fahmi juga dia ada gelaran An-Nadwi. Al-Banjari sebab dia berasal daripada Banjarmasin, tempat dia lahir, iaitulah di Amuntai, di Kalimantan Selatan. Bumi Borneo, satu tempat namanya Kalimantan Selatan. Di sana kalau tuan-tuan boleh pergi tengok, di sana bumi kawasan orang Islam yang sangat kuat. Ramai ulama, di antaranya Syekh Ashad Al-Banjari, di antaranya Syekh Zaini sekumpul, guru sekumpul, dan banyak lagi. Dan boleh dikatakan kebanyakan ilmu Islam dikembangkan daripada Banjar. Jadi kalau ada orang keturunan Banjar, sama ada di Selangor, di Perak, di Sabah ni pun ada tak ramai, tapi yang banyak di Selangor dengan di Perak dan di Kedah. Maka ini biasanya datang daripada keturunan para alim ulama daripada Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, inilah bumi Borneo yang kita duduk, bumi yang barakah, termasuklah di Sabah ini, insya-Allah. Jadi pada malam ni saya akan sinopsiskan dalam masa lebih kurang 40 minit ini, dan tuan-tuan mesti buat homework. Jadi kuliah saya ni ada homeworknya. Jadi kena ada homework. Dan kitab ni pun ada 5 buah je. Ni baki dah habis dah. Stok baru belum sampai, jadi nanti boleh dapatkan. Boleh mungkin nak photostat dan sebagainya, tak ada masalah. Yang pertama, dalil tentang peristiwa ini. Yang pertama, kita faham Al-Isra wal Mi'raj. Biasa kita sebut sambutan Isra wal Mi'raj. Di sini sebenarnya 2 perjalanan. Kalau kita bincang kisah ni, dia ada 2 perjalanan. Yang pertama, Al-Isra. Al-Isra ialah daripada bumi Mekah pergi ke bumi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ini dipanggil Isra. Mi'raj daripada bumi Baitul Maqdis naik sehingga lepas langit yang ke-7 sehingga bertemu dengan Allah. Jadi yang pertama, bila kita belajar Isra dan Mi'raj, dalam kita punya kefahaman yang benar, dia adalah melibatkan 2 tempat, 2 perjalanan. Maknanya sebab itu dipanggil Isra wal dan, maknanya bahasa Arab wa itu dan, Mi'raj jadi dan, 2 peristiwa yang Allah berikan dalam satu malam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalilnya. Biasa orang tanya dalil kan, mana dalil ni? Yang pertama, sudah tentu daripada dalil surah Al-Isra. Ini dalil peristiwa Isra, bukan Mi'raj. Ini dalil peristiwa Isra yang kita semua hafal. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud maha suci Allah. Jadi kalau kita belajar tafsir Al-Quran, kita akan dapat rasa kehebatan Al-Quran. Kalau kita belajar, jadi saya cadangkan tuan-tuan, kalau ada masa, belajarlah tafsir Al-Quran. Dan kalau nak lebih sedap lagi, lebih lazat Al-Quran, mesti ada ilmu bahasa Arab, walaupun sikit-sikit, supaya kita dapat merasai nikmat Al-Quran. Al-Quran ini hidangan yang lazat.
Macam kita makan kek, makan nasi, makan apa pun kita rasa sedap. Maka Al-Quran mesti rasa lazat. Nak lazat Al-Quran, kuncinya kena dengan bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan ada masa, pergilah belajar. Lepas pencen, pergi duduk di Mesir 3 bulan insya-Allah. Tapi syarat kena duduk dengan orang Arab. Kalau duduk orang Kelantan juga tak jadi bahasa Arab, bahasa Kelantan Arab. Duduk orang Terengganu, duduk orang Sabah, bah-bah dia. Jadi kalau betul-betul nak pergi mujahadah, ada satu orang pegawai ni kerajaan, bekas pegawai tinggi kerajaan, pejabat setiausaha kerajaan negeri Pulau Pinang. Dia pencen umur 60 tahun, dia pergi duduk Mesir. Sekarang dia boleh bahasa Arab, dia boleh. Walaupun boleh, dia faham dah, cukup dah. Kalau dah faham pun dah cukup. Bukan kita kata nak jadi pensyarah, bukan. Kita nak supaya dapat merasai kelazatan. Sebab Al-Quran dia sangat lazat. Sebab itulah sahabat Nabi dulu bila baca Al-Quran mereka menangis. Sebab mereka rasa lazat. Ada yang pengsan kalau dengar ayat tentang neraka, pengsan. Cerita pasal neraka, pengsan. Ini kerana kelazatan. Ada orang boleh baca Al-Quran kalau terawih 30 juzuk satu malam. Ada orang boleh semayang terawih 30 juzuk satu malam. Ada. Daripada isyak tu sampai subuh dia boleh habis 30 juzuk. Ini biasa tempat-tempat yang orang hafal Quran. Tapi baca dengan cara hafal ni dia baca laju lah. Tapi betul, tidak salah. Dia ada cara dia. Dia lazat, dia boleh duduk berdiri sampai dia rasa kenyang dengan Al-Quran. Dia rasa kenyang dengan Al-Quran, dia rasa lazat. Dia kata zuk dalam bahasa ilmu tasawuf, dia datang zuk, dia datang rasa nikmat, rasa manis. Di situlah penting. Jadi di sini kalau kita tengok ayat yang saya dah bacakan tadi, semua tahu bila kita kata subhanallazi, maha suci Allah. Perkataan subhanallazi ini adalah kalimah memuji Allah Ta'ala. Maha suci Allah. Sebab tu kita banyak zikir subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Letak dalam hati kita, ya Allah, engkau lah yang paling hebat, ya Allah. Ini ditanamkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita merasakan bahawa semuanya ini di bawah pentadbiran Allah. Rizki kita, masa kita, tenaga kita, keluarga kita, apa saja yang kita ada ni dari Allah. Ini nak kena masuk ni. Sebab tu kena zikir banyak. Zikir kena banyak dan kena latih. Dan zikir ni pun kena melalui proses latihan. Dan insya-Allah bulan Ramadan ni siapa nak ikut, saya dan rombongan dari Sabah, kita 3 hari insya-Allah dengan bimbingan Tuan Guru Abdul Rahman Jaafar, guru yang musyrik di kalangan ulama-ulama sufi di Malaysia yang alim. Jadi insya-Allah 3 hari di Melaka. Siapa nak ikut beritahu, nanti saya akan berikan tarikhnya. Kita sama-sama 3 hari, 1 hari dilatih berzikir 70,000 kali. Ini sebab kita nak supaya hati kita jangan lari lagi. Kalau kita biasa ni zikir lepas sembahyang tu biasa, ini yang kita nak latih. Jadi cuti, dan kita ambil 10 hari terakhir Ramadan, ambil berkat dan qiyamul lail dan zikir dipimpin sendiri oleh Tuan Guru. Saya pun belajar dengan dia juga. Jadi siapa nak pergi nanti saya beri tarikh dalam seminggu ni insya-Allah. Saya dapat jadual, saya atur dan kita sama-sama pergilah. Tapi kalau tu ustaz, saya tak naklah 3 hari, nak 30 hari boleh. Memang 30 hari sebulan Ramadan dibuka. Ini tempat dipanggil bersuluk. Dalam bahasa tasawuf dipanggil bersuluk. Bersuluk ni duduk, fokus, latih untuk hati kita berzikir. Waktu tu kena beritahulah isteri saya, kami 3 hari ni tak ada handphone. Jangan telefon lah, tak ada handphone, stop dulu. Kalau apa-apa urus sendiri. Jadi waktu tu dia latih supaya fokus. Dan makan pun dia tak boleh makan daging, tak boleh makan ayam. Dia akan beri makan sayur dengan tempe. Tempe orang Jawa, jadi orang Jawa 3 hari ya. Sebab kalau makan daging dan ayam ni, dia syahwat dia jadi kuat. Jadi kalau nak lemahkan syahwat, satu kaedah ahli tasawuf, dia kurangkan makan daging tadi. Ini dia antara kaedah ahli tasawuf. Jadi
Kalimah ini menunjukkan peristiwa ini besar. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah peristiwa kurniaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi sangat rasa sedih. Semua ulama sirah, sama ada Dr. Said Ramadan Al-Buti, Dr. Mustafa As-Sibai, Al-Syekh Ibn Hisham, semua ulama bersepakat peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah satu peristiwa motivasi yang Allah kurniakan kepada Nabi di saat Nabi rasa sangat sedih dan rasa sangat sedih dan rasa sangat down, rasa sangat rendah diri ataupun rasa tekanan yang sangat kuat. Ketika yang pertama apabila kematian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua kematian Abu Talib bapa saudaranya, yang ketiga ketika itu musuh sedang menghantam Nabi kiri dan kanan, depan dan belakang. Mereka buat macam-macam untuk menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini secara umum bila kita belajar Al-Isra' ini, kita kena faham kerja dakwah, kerja kita nak jadi baik mesti ada halangan. Kita nak jadi baik, keluarga kita nak jadi baik, anak nak jadi baik, mesti ada ujian. Tapi tak sama ujian. Ada orang diuji dalam bentuk harta, ada yang diuji dari sudut kesihatan, ada diuji dari sudut pangkat, ada diuji dengan pelbagai ujian yang Allah jadikan, kerana ujian ini untuk menjadikan kita kuat. Allah uji kita kerana Allah nak jadikan, berikan kekuatan iman kepada kita. Begitulah ketika Nabi menghadapi pelbagai masalah tadi, maka Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi, nak beri semangat pada Nabi, nak install kekuatan dalaman Nabi. Maka berlakulah peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Di samping yang kedua, kita akan tengok nanti dalam peristiwa Mi'raj menerima ibadah solat. Jadi dia ada kaitan dengan nak pulihkan jiwa manusia, mesti dengan solat. Nak pulihkan kekuatan dalaman kita, mesti hati yang bersih dan mesti menuju Allah. Kiblat kita adalah Allah, hati kita mesti hanya Allah, tidak boleh masukkan yang lain. Perjalanan ini, perjalanan yang Allah perjalankan ini berlaku bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Allah panggil Nabi sebagai hamba. Inilah satu title yang paling tinggi. Jadi kita ni ada, sebenarnya kita ada pangkat yang paling tinggi dengan Allah, iaitulah hamba Allah. Sebab itulah kalau kita betul-betul letakkan kita hamba Allah, kita akan masuk syurga insya-Allah. Hamba dengan maksud tidak akan sombong. Sebab itulah ada hadis Nabi menyebut tidak akan masuk syurga orang yang ada sekelumit kecil dalam hatinya, satu biji zarah, orang sains kata satu proton, satu neutron, rasa sombong. Sombong bukan hamba. Sombong dia jadi bos, sombong dia jadi toke, sombong dia jadi ketua, sombong dia jadi apa? Dia jadi ketua, maknanya dia jadi orang hebat lah. Dia sombong, dia jadi angkuh, dia jadi gedebe, orang Kelantan kata, dia jadi hebat, rasa hebat dia ujub. Ini semua kita tak boleh ada. Kita kena letakkan diri kita ini hamba Allah. Walaupun di dunia Allah beri pangkat pada kita, di dunia Allah beri rezeki lebih pada kita. Ada orang Allah Ta'ala beri anak ramai, ada orang Allah beri anak sikit. Semuanya pemberian Allah ini jangan sampai menyebabkan kita sombong. Sebab itulah proses kita, bila kita belajar Al-Isra', kita kena letakkan diri kita sebagai hamba Allah, buang sifat sombong dalam diri kita. Nak buang sifat sombong macam mana? Kena zikir. Sombong ni benda dalam hati, apa sahaja yang melibatkan hati, pembersihnya adalah zikrullah. Ada hadis wujud, saya beri sinopsis saja ini. Kata Nabi, setiap benda ada pembasuh bagi hati adalah zikrullah. Zikir kena kuat. Malam-malam kena bangun berzikir, sebut ya Allah, ya Allah, panggil Allah. Latih anak-anak kita, dan saya sebut di mana-mana, kita kena usahakan 1 jam sebelum subuh
isteri dan anak mesti bangun. Mesti bangun. Jangan lemah kita. Kita kena bangun awal. Kalau subuh kita sekarang ni pukul 5.22, 4.22 tu dah bangun dah. Kalau pukul 4 lagi lah bangun. Kalau boleh bangun 3.30 lagi bagus. Kalau yang boleh bangun pukul 2.30 lagi bagus. Pukul 2 lagi bagus. Kerana pada waktu-waktu malam ini adalah waktu-waktu yang sangat hebat. Kalau kita berzikir, kita baca Quran, kita sembahyang malam, jiwa kita mudah dibersihkan. Ini proses bersih. Sebab siang hari ini kita ingat macam-macam. Allah tahu kita khalifah juga. Kita bukan hanya hamba Allah. Siang hari kita bertugas di pejabat kastam. Kenalah buat tugas kita. Ada yang bisnes, ada yang atur macam-macam. Buat. Orang Islam kena bekerja. Jangan malas. Kena cemerlang. Kena jadi orang kaya untuk keluar zakat. Jangan kita malas. Itu waktu siang. Tapi waktu malam kita dengar Allah. Kita ceritalah apa saja masalah kita. Biar. Kadang-kadang ada benda kita rahsiakan dari isteri kita. Tak semua benda kita beritahu. Ada benda kita jangan beritahu anak kita. Ada perkara kita disembunyikan. Tak apa. Ada kaedah dia. Tapi dengan Allah kita merintih. Duduk di mana-mana di rumah, di bilik kita bangun, sebut ya Allah, saya susah ya Allah, saya sakit ya Allah. Beritahu Allah, ya Allah, tolong saya ya Allah, bantu saya ya Allah. Beritahu, sebut ya Allah, tolong ya Allah. Allah dengar. Sebut perlahan-lahan. Tapi kalau kita buat kiamulan ramai-ramai, biasanya kita akan kuatkan sikit sebab latihan. Tapi kita rintih, ya Allah, tolong ya Allah. Berbisik dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Tambah-tambah kalau kita seronok, kita pergi pantai. Semalam saya di pantai, di Pengalak Kecil, bawa pelajar tahfiz berkemah, zikir dalam laut. Zikir, saya pernah pergi satu tempat di perkampungan akhir zaman, tempat Ustaz Junaidi, kampung Son Doton, dipanggil perkampungan akhir zaman. Saya pergi tidur 1 jam je waktu itu. Alhamdulillah, sebab sejuk sangat, tidur 1 jam jadi sedap segar. Lepas tu kami berzikir sebelum subuh pukul 2 pagi. Seronok rasa, pokok berzikir, alam berzikir, cengkrik berzikir, binatang, bukit, tanah berzikir. Maka kita connection. Jadi di sini kita kena kuatkan zikir. Ingat. Jadi malam orang mukmin dia tidak tidur banyak. Dia bangun untuk membersihkan diri dia supaya dia jadi hamba. Inilah sebab itu Allah panggil Nabi hamba. Maka pangkat yang paling tinggi adalah hamba. Tapi manusia tak suka kan? Kita kalau orang panggil hamba, apalah hamba kastam, hamba polis, tak seronok kan? Memanglah kita pun tak suruh orang panggil itu pun. Memang kita tak galakkan. Tapi nak menunjukkan kita dengan Allah letak hamba. Walaupun di luar kita ada Datuk Seri Panglima, tak apa. Tapi hakikatnya kita hamba. Ini kita eksklusif. Jawatan kita dengan Allah. Kita hamba Allah. Kita mesti letakkan di situ, insya-Allah. Sebab itulah Allah sebut bi'abdihi lailan, pada waktu malam. Perjalanan ini berlaku waktu malam. Setengah ulama sebut dalam kitab sirah dia berlaku selepas isyak dan selesai sebelum subuh. Maknanya kalau lepas isyak kita kata pukul, kita ambil di Sabah ni pukul 8.30. Katalah 8.30 sampai pukul, katalah subuh tadi 5.30 lah, kita kata begitu nak kira jam. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, lebih kurang 9 jam. Mana peristiwa ni berlaku lebih kurang dalam 8-9 jam sahaja. Tetapi perjalanan yang cukup jauh. Perjalanan yang pertama, Masjidil Haram Mekah, pergi ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Perjalanan, cuba tengok dalam internet berapa jauh. Kalau naik kapal terbang berapa jam. Sekarang ni zaman Nabi bukan ada lagi kapal terbang, masih guna kenderaan biasa. Berapa perjalanan. Yang kedua, tak cukup dengan itu, Allah naikkan Nabi sehingga 7 lapisan langit, atas lagi
kepada arsy Allah Sidratul Muntaha sehingga bertemu dengan Allah, maka perjalanan ini cukup hebat. Tengok macam mana orang naik sampai ke bulan. Kalau ikut kajian sains, sampai ke bulan berapa banyak habis tenaga guna roket, betul ke sampai bulan? Orang petikai lagi. Sekarang ni ada ahli sains mempertikaikan bahawa yang Neil Armstrong itu tidak sampai ke bulan, bukan bulan lagi. Wallahu a'lam, tetapi nak beritahu jauh perjalanan ini. Sebab itulah perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanallazi, Maha suci Allah. Perjalanan ini tidak masuk akal, tidak mampu diukur dengan ilmu sains, tidak dapat difikir oleh akal manusia. Ini perkara di luar akal, ini di luar daripada kemampuan manusia. Sebab perjalanan ini perjalanan agung yang diberikan oleh Allah kepada hamba dan kekasihnya. Ini perjalanan yang hebat. Maka Allah sebut perjalanan ini berlaku pada waktu malam. Jadi malam, kita yang bukan Nabi ni jangan pula, saya nak Isra' juga Ustaz waktu malam. Malam ni saya nak Isra' ni daripada KK ke Kuala Lumpur nanti. Flight penerbangan pukul 9 malam. Isra' dari sudut bahasa, dari sudut rohaninya itu khusus tadi pada peristiwa ini. Tapi nak beritahu, kita orang mukmin mesti berjalan menuju Allah. Ke mana-mana kita di muka bumi mesti menuju Allah, mesti buat musafir kerana Allah. Jangan musafir untuk maksiat lagi. Jangan pergi musafir sampai UK untuk buat maksiat, nak tengok bola. Nak tengok bola ni ada khilaf, dan ada pendapat ulama banyaknya tak boleh. Sebab orang pakai seluar pendek, banyak benda sia-sia, banyak perbahasan. Jangan kita buat musafir yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Pergi musafir kerana keluarga, pergi musafir kerana berniaga, pergi musafir kerana mengembangkan ilmu, pergi musafir kerana latihan dalam perkhidmatan, kerana ada kursus kasta, itu semua dapat pahala. Jangan tak pergi. Ini perjalanan. Jadi perjalanan ni kena lalui dengan satu kaedah adab-adab bermusafir. Dan malam adalah perjalanan yang hebat. Jadi kita perjalanan rohani mesti berlaku waktu malam. Jadi semua pandangan ulama berdasarkan banyak dari Al-Quran, malam ni kita cuba biasakan tidur awal dan bangun awal. Ini kaedah orang mukmin. Sebab itu jangan bersukan waktu malam. Kurangkan aktiviti musyawarah dan bisnes waktu malam. Kalau boleh kita buat di waktu siang. Malam ini eksklusif kita dengan Allah. Kalau kita tidur awal, contohnya di Sabah, kalau kita pukul 10 boleh kita tidur, sudah 10, 11, 12, 1, 2 boleh bangun. Ataupun paling lewat pukul 3 kita boleh bangun. Pukul 3 pagi sampai waktu subuh kita ada hubungan perjalanan rohani dengan Allah. Waktu itu sangat hebat. Ini asuhan. Jadi jangan kita terbawa dengan kaedah musuh Islam. Jadi malam sekali dia perkenalkan sukan pula. Dan tuan-tuan boleh tengok banyak pakar kesihatan menyatakan ada masalah kalau kita bersukan di waktu malam. Kerana salur darah kita waktu malam ni sempit. Tiba-tiba kita bermain, bersukan, jantung kuat, darah kena kuat, maka bila sempit, bila darah banyak menyebabkan pecah. Ini yang menyebabkan orang mati mengejut. Atlet-atlet ada yang sedang bermain waktu malam mati mengejut. Maka ini kena jaga, yang kita tolong dapatkan. Jadi malam kita orang mukmin, lepas isyak kalau ada mesyuarat boleh, tapi jangan terlalu lewat. Pukul 10 kita tidur. Dan kita kena belajar waktu tidur yang paling bagus mengikut Islam dan pandangan orang yang bukan Islam. Lebih kurang waktu tengah malam. Kalau kita ni pukul 11, sebab kita awal 1 jam. Kalau semenanjung pukul 12. Jadi kalau nak tidur nyenyak, kena tidur sebelum pukul 11. Baru tidur waktu itu paling kuat, paling bagus. Tuan-tuan boleh tarik ini semua. Kena buat homework, tolong buat homework. Apa yang saya sebut ni dasarnya saja, tolong cari, tengok betul ke. Cuba tengok, tuan-tuan akan jumpa waktu tidur yang paling berkualiti. Kalau Sabah pukul 11, tapi kadang-kadang kita masih lagi di kedai pukul 11. Dan makan lepas isyak tidak bagus. Makan paling bagus kalau kita nak makan berat
sebelum maghrib. Lepas isyak ni kita makan ringan saja. Roti kosong atau roti yang gandum yang tidak bawa kepada penyakit. Saya belajar dengan orang India Muslim, roti canai tidak bagus. Kalau nak makan di kedai mamak, capati ataupun tosai. Yang paling bagus capati. Capati ni gandum yang paling baik. Ini saya belajar. Saya sekarang ni tengah dengan pendakwah. Nanti saya bawa pendakwah tu Cik Kumaran. Saya bawa dia ke Sabah, kedai mamak. Saya ingat dia order roti canai. Dia kata saya tak makan roti canai. Kita orang bukan India makan roti canai banyak. Dia kata tak bagus. Dia ceritalah pada saya, dan ini disahkan oleh sahabat-sahabat kita yang memang tahu bagaimana. Jadi kalau pergi kedai, capati pilihan yang pertama. Tak ada capati, tosai. Roti canai ni pilihan yang ketiga lah. Jadi sebab roti canai ni gandum yang paling rendah kualitinya dan berminyak. Dan satu lagi roti yang bagus, roti nan, roti tempayan. Roti nan ada di Jamal Salim, ada roti nan, itu bagus. Roti ini malam, kalau boleh malam lepas isyak makan roti saja. Nasi ni sebelum maghrib. Kita kena ada disiplin ini. Dan banyak lagi lah kaedah, dan saya pernah sebut juga di sini. Okey. Seterusnya, minal masjidil haram, daripada masjidil haram Mekah. Kita semua tahu keberkatan bumi Mekah. Di sana ada Kaabah, di sana ada tempat yang telah dilahirkan melalui Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail. Malah sebenarnya Kaabah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS. Tapak itu sudah ada sejak dulu. Maka disitulah, kalau mengikut kajian, disitulah paksi dunia dan seluruh alam tawaf. Seluruh alam, burung ke, galaksi ke, apa saja planet, matahari, bulan, semuanya tawaf mengelilingi Kaabah. Cuba buat homework kajian sains mengenai Kaabah, dan cuba tengok kalau ikut kajian fizik, satu baris itu apa dia, power dia ada. Dia itulah teras kepada dunia. Ini semua ada. Kita tahu keberkatan bumi, inilah tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bumi Masjidil Haram itu dipanggil kiblat solat. Itulah kiblat solat yang telah diarahkan oleh Allah. Jadi solat menghadap ke Kaabah. Cuma kita bukan menyembah batu, menyembah bangunan, menyembah kain pemidang, bukan. Kita tetap, walaupun bangunan itu tidak ada, kita tetap menuju Kaabah, lambang penyatuan tauhid, la ilaha illallah. Ini dia. Jadi itu satu episod perjalanan yang pertama ini, daripada Masjidil Haram sehinggalah ke Masjidil Aqsa, kemudiannya Masjidil Aqsa. Sebab itulah wajib kita mempertahankan Masjidil Aqsa. Ayat ini juga menjadi dalil bahawa kewajipan kita, setiap orang Islam, jangan putus berdoa, jangan putus menyumbang, jangan putus boikot, jangan putus buat apa saja tindakan untuk membebaskan bumi Al-Aqsa. Jangan putus asa. Mungkin sekarang ni kita kata, oh tak ada dah ni, macam slow dah boikot ni, tak ada dah kempen ni, tak ada dah ni. Jangan putus asa. Kita mesti letakkan Masjidil Aqsa dalam hati kita. Sejarahnya Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama umat Islam. Dia adalah tempat para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, tempat turunnya semua agama dari langit, yang disebut agama Yahudi, agama Kristian, agama Islam, semuanya menjadi satu tempat yang mulia. Di sana menjadi rebutan. Cuma Yahudi telah menyeleweng, Kristian telah menyeleweng, yang tinggal adalah Islam. Sebab itulah kita menyeru kepada seluruh bangsa Yahudi dan Kristian yang ada sekarang, marilah kepada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu tentang Masjidil Aqsa dan perjuangannya kita kena hayati. Di sana kita kena ingat, orang yang paling kuat iman di sana. Ada hadis dalilnya. Waktu dulu kita kempen, memang ada Nabi kata akan ada satu golongan yang mana mereka kuat berpegang dengan agama Allah, kuat iman, dan mereka keras, makna berjihad, mereka tidak putus asa. Di mana, tanya sahabat? Nabi kata itulah di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Jadi sahabat kita di sana orang yang paling kuat iman, sebabnya ujian yang paling dahsyat. Rumah
habis, semua habis, segalanya hancur, tetapi mereka tetap beriman. Yang keluar tu yang tidak kuat iman, tapi yang ada ni, yang bertahan, Al-Qassam, Hamas, inilah golongan yang terpilih yang akan mempertahankan seinci ataupun segala-galanya harta benda mereka, Masjidil Aqsa ini mereka akan pertahankan. Ini kehebatan, dan ini menjadi dalil allazi barakna haulahu, yang mana Allah berkati kelilingnya. Masjidil Aqsa diberkati kelilingnya. Ini disebut juga. Dan ini semua Allah kata perjalanan ini untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab itu bila kita belajar tentang Isra dan Mi'raj, kita mesti rasa kebesaran Allah. Bila belajar kita Al-Isra dan Mi'raj, bila baca ayat ini, kita rasa hebatnya Allah. Saya hanyalah hamba Allah. Saya ni kerdil, saya ni miskin, saya ni banyak dosa, saya ni lemah ya Allah, saya hina ya Allah, saya tidak ada apa-apa ya Allah. Kembali pada Allah. Ini melatih kita. Ingat tadi hamba kan? Ini kena ada ni. Ini prosesnya. Dan Allah menutup ayat ini, was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah mendengar lagi maha melihat. Kita tahu sifat Allah ni banyak, nama Allah ni banyak. Sifat 20 kena belajar, nama Allah 99 nama kena belajar. Tetapi dalam ayat ini Allah memilih dua sifat, iaitu sifat mendengar dan melihat. As-Sami', mendengar dan melihat, dua panca indera yang sangat penting kepada kita, melihat dan mendengar. Alhamdulillah, Allah jadikan kita ada mata yang boleh melihat, maka jaga mata kita. Ingat, di rumah anak-anak kita, tolong pastikan mereka belajar di bawah lampu yang terang. Jangan gelap, nanti rosak matanya. Ingat. Dan jangan, kan sekarang ni ada kajian, kalau anak-anak guna handphone, sakit mata kan. Banyak guna komputer, sakit mata. Semua itu kita kena pastikan beli alat-alat yang menyebabkan menjaga mata. Ini tanggungjawab kita, kewajipan ibu bapa. Ingat, sebab mata menjadi panca indera yang sangat penting. Bila Allah kurniakan mata, jaga mata. Cuma mata ni kena jaga, jangan melihat maksiat. Orang lelaki tundukkan pandangan, supaya jangan melihat perkara yang tak bagus. Jaga mata. Sebab itulah, kalau orang itu buta, sebenarnya hatinya bersih. Cuba tengok, ramai orang buta hafaz Quran, ramai orang buta yang tak tinggal sembahyang ada. Walaupun ada juga orang buta yang jahat, tetapi hakikatnya walaupun mereka jahat, tidak sejahat kita. Kita yang celik mata lebih jahat dari mereka. Sebab itulah, kalau kita tengok orang buta, kita beritahu mereka, awak lebih hebat dari saya. Walaupun buta, tidak melihat dunia, tetapi awak sebenarnya tinggi di sisi Allah. Cuba tengok anak kita yang di Indonesia tu, bukan setakat mata tak buta, mata pun tak ada tak yang tempat tu begitu. Matanya tu jadi begitu kan, dia berzikir, kita dengar pun menangis. Sebab apa dia berzikir, kita menangis? Sebab hatinya bersih. Bila dia hati bersih, dia berzikir, dia kena cas kita, menyebabkan kita pun, kalau hati kita hidup, kita pun menangis, mengalir air mata. Dia menyanyi lagu ibu, kita pun menangis. Dia berzikir selawat pada Nabi, kita menangis. Sebab connection, sebab hatinya terlalu bersih. Sebab itulah kita, alhamdulillah, di Semenanjung kita ada tahfiz orang buta. InsyaAllah di sini doakan, kita pun nak buat juga tahfiz untuk orang buta. OKU ni, orang buta, supaya orang buta yang kita bimbing mereka lebih cepat menghafaz Quran, kerana hati mereka bersih. Yang kedua, ialah Allah sebut tadi as-sami', mendengar, melihat. Mendengar, telinga juga kena jaga, sebab untuk dapat ilmu kena dengar yang baik. Sebab itulah PA system penting. Alhamdulillah, masjid kita ni PA system bagus. Ada masjid Anjur program besar, tapi PA system tak bagus, orang tak boleh nak dengar. Jadi PA system memainkan peranan, suara memainkan peranan. Sebab itulah yang mampu bersuara baik, yang boleh mampu suara sedap, gunakan suara untuk Islam. Kita mesti ada ni kumpulan baskes Islam. Kita kena ada pasukan qasidah Islam, kena ada yang taranum, yang tilawah. Cuma di sana orang perempuan muslimat tertakluk dengan hukum suara adalah aurat. Lelaki tak ada masalah, perempuan ada perbahasan.
Jadi kalau dalam kitab banyak perbahasannya. Jadi Allah tunjukkan. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, habis secara ringkas. Kerja rumah banyak. Saya pun tak ada masa yang banyak. Kemudiannya dalil Mi'raj. Ini jarang kita bincang. Biasa ceramah Isra Mi'raj, dalil ini je biasa kita dengar Dalil Mi'rajnya di mana? Iaitulah pada suratul Najm. Suratul Najm ataupun kita sebut Najm 1 hingga 18. Yang berbunyi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi iza hawa ma dhalla ma sahibukum wa ma rawa ila akhir ayat sehingga 18. Yang bermaksud demi bintang semasa ia menjunam. Rakan kamu Nabi Muhammad yang kamu tuduh dengan pelbagai tuduhan itu tidaklah menyeleweng daripada jalan yang benar, dan tidaklah pula dia sesat. Dan dia tidak memperkatakan sesuatu berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan sama ada hadis ataupun Al-Quran ataupun hadis adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang disampaikan, diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril alaihi salam yang amat kuat gagah, lagi yang mempunyai kebijaksanaan. Kemudian dia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rupa asalnya, sedangkan dia berada di arah yang tinggi, yakni di langit. Kemudian dia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, lalu dia berjuntai sedikit demi sedikit sehingga menjadikan jarak di antaranya dengan Nabi Muhammad sekadar 2 hujung busaran panah yang lebih lekat lagi. Lalu Allah wahyukan kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril apa yang telah diwahyukan. Hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika dia demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang dilihatnya? Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa asalnya sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk daripada alam-alam raib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkisar kepada menyaksikan yang tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan dia tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya dia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan kekuasaan Allah. Jadi surah ini menjadi dalil tentang peristiwa Mi'raj. Yang pertama tadi Isra, ini Mi'raj. Cuma di sini yang pertama kena belajar secara betul. Jangan salah faham. Jangan bila nak baca ayat ni, lepas tu nak faham, kita pun tengok terjemahan saja, akan salah. Sebab di sana ada yang pertama, apakah Allah itu di langit? Sedangkan kita belajar dalam bab akidah, Allah ada tanpa tempat. Apakah bila disebut arah yang tinggi, adakah Allah ikut arah? Kiri, kanan, tinggi, bawah, atas, bawah? Tidak. Allah ada tanpa arah. Maka di sini pesan saya dalam ayat ini, kalau tak ada bimbingan, boleh jadi sesat. Sebab itulah dalam kita nak mempelajari Isra dan Mi'raj, kita kena ada guru yang betul. Dan Isra ni lebih mudah sebab kita sudah biasa. Mi'raj inilah banyak perkara-perkara yang perlu kita jaga. Yang pertama, kena ada asas yang kuat tentang tauhid, yakni sifat 20. Ingat, sebab nanti akan timbul Allah di atas kan? Kenapa Nabi naik ke atas? Kemudiannya disebut tadi contohnya, tengok Jibril secara nyata,
ada kata tengok Allah semua sekali itu. Ini semua akan melibatkan pembahasan ilmu tauhid. Maka jangan belajar tafsir saja. Mesti ada asas ilmu akidah. Ilmu yang farda'ain kena ambil dulu. Tafsir ni kemudian tak apa. Kita selesaikan dulu ilmu asas farda'ain, supaya jangan sesat. Ingat. Jadi ini pesanan saya. Jadi Mi'raj ni bila naik ni timbul banyak persoalan melibatkan tauhid. Itu satu benda. Yang kedua, bila naik tadi Allah Ta'ala, bila Nabi bertemu dengan Allah, kita tahu menerima ibadah solat. Solat diterima dalam bentuk yang khusus. Puasa, sedekah, zakat, lain-lain, semuanya melalui perintah wahyu. Ini naik jumpa baru terima. Menunjukkan solat mempunyai nilai yang tinggi. Sehingga ada hadis menyebut yang pertama akan dihisap adalah solat kita. Maka penting tak solat, maka kita kena jadikan solat ini solat yang khusyuk. Nak jadi solat yang khusyuk, pertama kena belajar bab fiqh tentang solat. Yang kedua kena tahu tauhid. Biar sembahyang Allah, zikir. Sebab tu kita zikir supaya bila sembahyang Allahu Akbar, Allah, orang melintas kita tak tahu dah. Orang kata apa tak tahu dah. Bunyi apa tak boleh ganggu kita lagi. Bila hati kita sudah lumat dengan Allah. Sebab tu zikir ni nak mantapkan solat. Nak supaya kita khusyuk. Yang ketiga, fiqh kena tahulah. Nak rapatkan saf, baju kita, pakaian kita paling cantik. Dan tasawuf pula, hati kita kena bersih. Dan kita datang kalau kita belajar kitab Bidayatul Hidayah, nak datang solat, mesti baju paling hebat. Hendaklah engkau menyingsing lengan kamu seperti ini, kerana kamu datang nak berjumpa Allah, mesti bersungguh-sungguh. Jangan datang solat sambil lewat. Jangan solat part time. Solat ini mesti full time. Dan mesti bukan setakat full time lagi. Dia adalah tiang kita. Solat akan menyebabkan kita bertemu Allah. Solat menyebabkan kita bercakap dengan Allah, berbisik dengan Allah. Mesti rasa manisnya solat. Sebab itulah Nabi solat panjang. Sebab itulah latihlah solat, sehinggalah kita dapat khusyuk. Dan setengah ulama sebut, termasuklah Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, jika sekali saja kita khusyuk, sudah cukup melayakkan kita masuk syurga. Katalah kita semayang ni, kita 1 minit je khusyuk. Mungkin ada satu masa ni kita semayang depan Kaabah. Ada orang ketika dia susah, Allah uji dia semayang, dia menangis. Pada waktu itu, solat yang paling kualiti, sekali saja berlaku, sudah cukup melayakkan dia masuk syurga Allah. Hebatnya solat. Sebab itulah kata Imam Razali, perbaikilah solat kamu. Baiki solat kita. Tingkatkan kualiti. Cari jalan. Carilah modul apa pun, biar kita naik. Supaya solat kita paling berkualiti. Nak solat berkualiti, pengusaha masjid mesti cantik, kemas. Alhamdulillah, tahniah kepada pihak kastam, pengurusi, jawatan kuasa masjid. Di sini tempat kita solat yang tenang. Kita cantik. Tidaklah terlampau sangat. Jangan menghias sampai jadi macam kuil. Tak boleh, itu ada tegahan. Simple saja. Macam ni simple, cukup dah. Tak perlu lagi. Cukup datang. Dan sebenarnya masjid yang dibina dengan dasar takwa, paling seronok kita solat. Orang alim dia tahu masjid ni bagus, masjid ni tak bagus. Tengok siapa yang membuatnya. Sebab itulah masjid yang lama-lama, kadang-kadang kita pergi masjid yang dibina oleh ulama-ulama, bila kita semayang kita jadi khusyuk, hilang kita. Sebab itulah kalau kita ke Mesir, bila kita pergi masjid-masjid orang alim, kita sembahyang kita rasa seronok, sehingga menitiskan air mata dalam sembahyang. Kan kita rasa nak sembahyang lagi, nak sembahyang lagi, nak sembahyang lagi. Itu solat. Jadi solat ni banyak perbahasan. Itulah. Lepas tu dalam perjalanan itu Nabi banyaklah bertemu. Dan saya rasa yang tu tuan-tuan sudah tahu, dan saya minta maaf sebab tergesa-gesa sikit ni. Banyaklah Nabi akan tengok sebahagian azab Allah dalam perjalanan itu, dan sebahagian nikmat Allah. Dan dia ada tanda, contohnya orang Yahudi, suara wanita yang memanggil, ada susu, itu semua sudah maklum.
dan semuanya ada lengkap dalam kitab ini, dan saya tidak boleh panjangkan lagi kerana saya terpaksa penerbangan tu sebab, dan saya tengok tak delay, saya doa supaya delay supaya boleh panjang sikit, tapi email tak masuk lagi Asia. Tapi dia biasa delay di airport lah. Tapi tak apalah, saya rasa cukup dulu. Jadi kitab ni saya tinggalkan, siapa berhajat boleh dapatkan di Musnad Abdul Razak. Harganya satu RM12, ada 5 buah saja. Bacalah, dan kalau boleh tengok dalam YouTube, ada video-video Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, dia mengajar kitab ni, tuan-tuan ikut, insya-Allah tuan-tuan rasa seronok, dan Isra' dan Mi'raj masuk dalam hati kita. Kita nak masukkan ilmu Isra' Mi'raj ini dalam hati. Kata ulama, dia bukan di kitab, ini nak install. Nak install ni kena baca, faham, hayati, laksanakan. Maka Isra' dan Mi'raj kita sambut saban tahun akan meningkatkan kekuatan hamba. Ingat, kita ni hamba Allah, kita ni nak menuju Allah. Inilah perjalanan Isra' dan Mi'raj. Maka jaga semayang kita. Orang yang jaga semayang 5 waktu pun akan masuk syurga dah. Kalau dia cukup jaga semayang 5 waktu, tak buat sunat pun, dia boleh masuk syurga. Maka jagalah solat, tinggikanlah solat, dan utamakanlah solat, banyakkanlah solat, dan di mana-mana solat, walaupun sakit, walaupun susah solat, senang pun solat, sakit pun solat, sujud, banyakkan sujud. InsyaAllah bila kita banyak sujud, kita jadi hamba Allah. Tapi kalau kita kurang sujud, kita jadi bos Allah. Itu yang kita lawan Allah. Jadi cukuplah sekadar itu. Doakan saya. Kebetulan balik ni ada beberapa urusan keluarga, dan juga ada urusan dakwah. Dan insyaAllah 14 hari bulan, dan insyaAllah doakan supaya kita punya semua dakwah-dakwah kita semua akan dapat berkembang, sekolah-sekolah. Dan tadi saya katakan kita nak buka juga tahfiz orang buta di Sabah ini, insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih pada semua datuk dan juga semua yang hadir, muslimin muslimat, pegawai semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.